Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selain dari kita selalu mendengar Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan Siyam, Ramadan bulan Taqwa dan sebagainya. Tapi patut juga kita mendengar Ramadan bulan dakwah. Ramadan bulan dakwah. Ramadan bulan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan lebih berkesan dakwah daripada bulan-bulan lain. Kerana manusia yang beragama Islam hidup dalam bulan Ramadan, hatinya tidak keras. Hati lembut. Hati bersedia nak menerima kebenaran. Hati senantiasa berusaha nak memperdekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bercita-cita maukan pahala yang banyak. Ini dia Ramadan. Hati orang berpuasa yang bercita-cita nak menjadi orang yang bersih daripada dosa dengan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana hati manusia yang berada dalam bulan Ramadan bercita-cita nak melakukan sebanyak mungkin amalan ibadat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan jiwa manusia yang seperti ini, lebih mudah kalau kita nak mengajak mereka kembali kepada Islam yang sempurna. Nak mengajak mereka menjadi hamba Allah yang sebenar. Nak mengajak mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah daripada bulan-bulan lain. Maka soalannya, siapakah yang akan menyampaikan dakwah? Atika, ustaz, acan tak kali. Hak kita dah faham zaman dulu. Dua support Atika, untuk guru, untuk email, untuk nebel tak? Ustaz, acan tak? Kita buat sebalah tu. Sebenarnya penggerak dakwah duat ila Allah Subhanahu wa taala setiap orang muslim, lelaki dan perempuan, alim dan jahil, miskin dan kaya, kesemua mereka terbeban di atas bahunya dakwah. Wajib menyampaikan dakwah mengikut qadar masing-masing, mengikut qadar kemampuan masing-masing. Artikan dia ada ilmu banyak sikit beban ni ke atas dia. Ustaz banyak ilmu, banyak sikit beban ni ke atas dia. Jadi ayat kata, setiap orang tak kira jadi acan, tak kira jadi caw nati, tak kira jadi nak kesah kena uit, tak kira nak kesah kena apa sakawi ca setesat, tak kira nak seksa apa ni sakawi ca Islam seksa dan sebagainya, semua tu wajib menyampaikan dakwah selama mana dia mengaku kata dia seorang muslim dan dia seorang muslimah. Oleh itu ikhwah yang saya kasihi sekalian, tujuan dakwah dalam bulan Ramadan ni kita tambah daripada tujuan dakwah di luar daripada Ramadan. Di antaranya oleh kerana Ramadan kepentingan dia, kelebihan dia banyak. Kelebihan Ramadan bulan Al-Quran, bulan yang dimulakan turunnya Al-Quran Karim sebagai hudan, sebagai furqan, sebagai bayyinatin minal huda. Itu Al-Quran.
Ramadan bulan at-taqwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bulan Ramadan. Ramadan mula-mula bulan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan bulan nak membinakan takwa. Dan Ramadan bulan pembinaan akhlak, Ramadan bulan perubahan, Ramadan bulan pergandaan pahala, Ramadan bulan keampunan dosa. Banyak kelebihan-kelebihan Ramadan. Jadi tujuan dakwahnya kita kena ajak manusia supaya faham akan hakikat kelebihan Ramadan. Uya faham sungguh tentang Ramadan Syahrul Quran. Uya faham sungguh tentang Ramadan Syahrul Taqwa. Uya faham sungguh kata Ramadan bulan perubahan. Uya faham sungguh-sungguh. Apa dia faham sungguh, kita hajak dia berasa nak, berasa cinta, berasa berhajat, berasa perlu kepada kelebihan-kelebihan Ramadan itu. Kalau tak faham, bala mana dia berasa kena. Dia tak faham gapo dia Syahrul Quran. Dia tak faham. Dia tak faham kata Ramadan Syahrul Taqwa, dia tak faham. Maka bagaimana dia berasa kena nak? Dia faham dulu. Lepas tu kita hajak dia nak-nak. Berasa perlu. Berasa perlu kepada Al-Quran. Berasa perlu kepada takwa. Berasa perlu kepada perubahan daripada jahat kepada baik. Daripada baik kepada yang lebih baik. Dia berasa perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Ramadan, tujuan dakwah dalam bulan Ramadan, karena asas kepada Ramadan ialah siam, puasa. Kita mengajak, kita berdakwah kepada orang Islam supaya berpuasa. Tayyib, pakat mari puasa. Setelah pakat mari berpuasa, kita dakwah lagi supaya berpuasa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan sahur? Nabi perintah suruh makan sahur kerana pada sahur itu barakah. Perbezaan di antara puasa ahli kitab dan puasa orang Islam ialah makan sahur. Makan sahur hendaklah makan mentakhirkan sehingga sebelum sedikit nak masuk waktu subuh, iaitu sekitar 50 ayat baca Al-Quran Karim. Kita mengajak situ pula. Kemudian semasa puasa pula, semasa kita bersiam, banyak hadis-hadis Nabi yang membina orang berpuasa itu di segi akhlak. Jangan kecek dusta, jangan kecek bohong, kena berakhlak mulia. Kalau orang maki, orang kata huduh kamu, orang cela kepada kamu, maki kepada kamu, orang nak memerangi kamu dan memusuhi kamu, maka hendaklah kamu kata, jawab dia kata, aku adalah orang berpuasa. Akhlak, pembinaan akhlak. Kita ajak, kita dakwah supaya orang berpuasa berakhlak mulia. Dan kita mengajak juga orang berpuasa supaya selalu berzikrillah semasa dia berpuasa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi bersabda maksudnya 3 golongan manusia yang tidak tertolak doa. Yang pertama, doa orang berpuasa sehingga siapa ke dia buka puasa, jak daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai ke buka puasa, kalau dia berdoa, doa dia diterima oleh Allah dan tidak ditolak. Kita galakkan, mengajak supaya orang berpuasa selalu berdoa. Dan golongan yang kedua yang tidak tertolak doa ialah al-imamul adil. Dan golongan yang ketiga ialah orang zalim, dia berdoa. Jadi kita mengajak. Kemudian berhubungan dengan puasa juga sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membuka puasa? Bagaimana Rasulullah berbuka puasa? Rasulullah galakkan supaya kita berbuka puasa dengan segera. Jadi Islam akan zahir, orang Islam akan berada dengan kebaikan selama mana orang Islam buka puasa cepat.
Ni kita digalakkan buka puasa cepat. Kerana orang-orang Yahudi ahli kitab dia puasa juga, tapi dia mentakhirkan buka puasa. Ini perbezaan di antara siam orang Islam dengan siam ahli kitab. Kemudian cara Rasulullah berbuka puasa macam mana? Rasulullah buka dengan rutab, witir, 1, 2, 3. Lepas tu minum air. Tak ada rutab, tamar, witir, 3 butir. Lepas tu minum air. Tak ada rutab, tak ada tamar. Rasulullah menghirup beberapa hirupan air. Lepas tu dia semaya. Ini cara Rasulullah berbuka puasa. Maka kalau kita dak mengaku kata aku umat Nabi Muhammad, aku nak turut Muhammad, aku nak ikut sunnah Nabi Muhammad, aku kasih kepada Nabi Muhammad, Rasulullah buka puasa dengan 3 rutab bitir ataupun dengan tamat, kita dengan sup lah, gula lah, nasi minyak lah, daging lah, apa ni, muktabak lah, cendol lah, locong lah, dengan sekaligus. Jauh kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rutak sekarang ya. Kita habis, masa habis. Segala-gala makan ni ada depan kita habis licin. Nah, muktabak sebutir, rojak pinggir, nasi kaya lagi. Allahu Akbar. Maka kita kena mengajak, kita kena dakwah. Pertama kali kita dakwah diri kita mula-mula sekali. Mula-mula sekali kita kena dakwah diri kita. Hei, aku mungkin kena buka puasa mengikut Rasulullah. Di hari ni minta buat kita pakat dakwah diri kita. Hei aku, marilah buka puasa serupa dengan Rasulullah. Lepas tu kita dakwah keluarga kita. Kalau kita ada keluarga, ada isteri, ada anak, kita suruh, wahai isteriku, wahai anak-anakku, marilah kita buka puasa serupa dengan Rasulullah, iaitu dengan rutab ataupun dengan tamat ataupun dengan air. Nasi daging kau dulu. Nasi kaya kau dulu, gapo kau dulu lepas bayar maghrib. Ada payah. Lepas tu dengan jiran, dengan kawan handai kita, kawan rapat kita. Kita duduk sebilik berapa orang di asrama. Hei saudaraku fillah, mari kita berpuasa, mari kita berbuka puasa serupa dengan Rasulullah. Kita ajak pagi tadi lagi boleh, tengah hari lagi boleh. Buat apa seperti ni tak boleh dah. Tak ada payah sibuk. Kerana orang berpuasa, hati dia lembut. Hati dia nak menerima kebenaran. Cuma dek kita, hajak tak hajak, suruh tak suruh je. Dakwah tak dakwah. Oleh itu ikhwah yang dirahmati sekalian, marilah kita menghidupkan satu amalan dakwah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sendiri, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan masyarakat kita berubah daripada jahat kepada baik, dan daripada baik kepada yang lebih baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.